Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan, ramai di kalangan kita yang sebenarnya masih lagi tertanya-tanya, masih lagi tak berapa faham, masih lagi dalam keadaan yang orang kata apa, tak sure lah. Tak sure macam mana sebenarnya pendekatan yang dibuat untuk membezakan tanah bumi lot dan juga tanah non bumi lot. Okey, baik tuan-tuan dan puan beli hartanah daripada pemaju perumahan, baik tuan-tuan dan puan beli hartanah daripada pasaran subsil, semua masih lagi dalam keadaan dilema. Macam mana sebenarnya kita nak tentu sahkan, macam mana kita nak pastikan rumah yang kita nak beli itu bumi lot ataupun non bumi lot. Okey, dan para penjual pula, penjual-penjual khususnya mereka yang nak jual rumah mereka, ramai juga yang tertanya-tanya, macam mana sebenarnya urusan untuk menjual rumah sekiranya rumah yang mereka ada tu mereka tak pasti statusnya tu bumi ataupun non bumi lot. Okey, jadi pagi ni insya-Allah kita akan terangkan berkenaan dengan topik ini. Pertama, tuan-tuan dan puan, kita akan klasifikasikan kepada dua jenis transaksi hartanah. Saya nak kupas tentang topik bumi lot dengan non bumi lot ni. Saya akan ceritakan dulu dua jenis transaksi hartanah untuk tuan-tuan dan puan mudah faham. Okey, pertama sekali tuan-tuan dan puan, kita bayangkan tuan-tuan dan puan nak jual rumah yang masih lagi di bawah master title, di bawah grand induk. Contoh, tuan-tuan dan puan dah beli kondominium, tuan-tuan dan puan dah beli apartmen, mungkin tahun 2010, 2011, 2012. Ketika tuan-tuan dan puan beli apartmen ataupun kondominium tersebut, rumah tersebut masih lagi dipegang di bawah master title ataupun grand induk. Okey, so bila kita beli rumah, biasanya pemaju hartanah dia akan bagi makluman berkaitan dengan unit yang kita nak beli tersebut. Katalah kita nak beli apartmen di bagi contoh Kajang lah, senang, saya duduk Kajang kan, nak beli rumah di Kajang, apartmen tu terletak di Kajang. Okey, so kita dah tanya dengan pemaju tu, encik pemaju, adakah unit yang saya nak beli ni unit bumi lot ataupun non bumi lot? Okey, jadi pemaju tu akan bagi tahu, okey, you beli ni sebenarnya unit bumi lot. Okey, dan dalam masa yang sama kita tanya lagi sekali kepada dia, okey, ini property freehold ataupun leasehold? You punya master title yang asal ni, yang you buat rumah ni, actually master title tu freehold ataupun leasehold? Okey, pemaju tu akan cakap, ini master title ni adalah freehold. Okey, so bayangkan dua perkara ni tadi, kita beli rumah daripada pemaju hartanah, ketika kita beli tu masih lagi dipegang di bawah master title, dan pemaju dah beritahu unit yang kita beli tadi tu adalah bumi lot, dan dalam masa yang sama property tersebut adalah freehold. Okey, grand strata dalam kes ni belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Okey, jadi apa yang tuan-tuan dan puan perlu buat bila kita nak jual pula hartanah tersebut nanti, katalah sekarang ni tahun 2021 kita nak jual, kita nak jual tanah unit kondominium ataupun apartmen yang kita dah beli tadi tu tahun 2021 ni, kita beli mungkin tahun 2011 2012 dulu. Okey, ketika nak jual sebenarnya tuan-tuan dan puan kena pastikan dulu, sama ada grand strata dah dikeluarkan oleh Pejabat Tanah ataupun belum. Okey, katalah sekarang ni grand stratanya masih lagi belum dikeluarkan, masih lagi dipegang di bawah hak milik induk ataupun master title tadi. Okey, macam yang saya dah terangkan sebelum-sebelum ni, okey, apa tindakan yang perlu dibuat kalau bisa kata property tu masih lagi di bawah master title? Okey, perkara yang paling mustahak sekali yang tuan-tuan dan puan perlu buat adalah mendapatkan confirmation letter daripada pemaju. Okey, siapa yang nak dapatkan confirmation letter ni? Peguam yang akan tulis surat kepada pemaju, peguam yang akan dapatkan confirmation letter tu daripada pemaju. Okey, ingat situasi tadi, kita beli hartanah daripada pemaju, masih lagi dipegang di bawah master title, kita dah check dengan pemaju, unit kita tu bumi lot tapi master title-nya adalah freehold. Master title-nya adalah freehold. Okey, so bila nak jual, macam saya beritahu ni, dia penjual tu perlu mendapatkan confirmation letter daripada pemaju melalui peguam dia. Okey, jadi saya sebagai peguam, katalah contoh saya sebagai peguam, saya akan tulis surat kepada pemaju untuk mendapatkan confirmation letter terlebih dahulu. Okey, saya dah dapat confirmation letter. Okey, dalam confirmation letter tu dia ada tulis, okey, property ni masih lagi dipegang di bawah master title, hak milik stratanya masih lagi belum dikeluarkan. Okey, pemaju juga ada confirmkan di situ. Okey, assignment telah dibuat ataupun serah hak telah dibuat kepada bank sekian-sekian. Katalah bank Sotong lah katakan, bank Sotong pegang unit ni sebagai pemegang serah hak ataupun dipanggil assignee, assignee bank.
Okey, dan pemaju ada tuliskan juga kat situ kalau misal kata nak buat permohonan untuk menjual semula, nak dapatkan kata apa confirmation daripada pihak pemaju untuk menjual semula, memberi kebenaran untuk menjual semula, maka pemaju tidak ada halangan. Pemaju tidak ada halangan untuk menjual semula unit tersebut dengan syarat. Biasanya pemaju akan tulis kat situ syarat-syaratnya. Antara syarat-syarat yang diberikan di dalam surat confirmation letter tu adalah antaranya berbunyi begini. Pemaju mesti orang kata apa mendapatkan dipanggil surat pelepasan ataupun surat kebenaran untuk menjual semula hartanah tersebut daripada pemegang serahak tadi. Maknanya bank sotong kena keluarkan surat kebenaran untuk menjual semula. So itu yang biasanya pemaju akan letakkan syarat. Kalau misal kata pemaju dah dapat surat yang dikeluarkan oleh bank sotong membenarkan penjualan semula hartanah tersebut, biasanya pemaju tidak ada halangan untuk memberi kebenaran kepada kita untuk menjual unit tersebut. Yang kedua, biasanya pemaju akan cakap lot ini adalah lot bumi. Lot ini adalah lot bumi, maka tuan-tuan dan puan yang ingin menjual hartanah tersebut, penjual yang ingin menjual hartanah tersebut mestilah menjual hanya kepada Bumi Putra sahaja. Itu yang biasanya dinyatakan oleh pemaju di dalam surat confirmation yang dikeluarkan untuk kita dapatkan kepastian lah tentang status hartanah tersebut untuk unit-unit yang masih dipegang di bawah master title. Cukup setakat dulu tuan-tuan faham fahamkan. Maknanya yang sebagai kesimpulan yang saya nak ceritakan kat sini untuk bab yang pertama, property yang masih dipegang di bawah master title, tak boleh tidak peguam yang menguruskan perjanjian jual beli tersebut perlu mendapatkan surat confirmation daripada pemaju, dan penjualan unit tersebut mesti mematuhi apa yang kehendaki ataupun terma-terma yang diletakkan oleh pemaju di dalam confirmation letter tersebut. Jadi boleh ke tidak nan bumi beli? Kalau sekiranya dalam confirmation letter tu dah dinyatakan oleh pemaju unit ni adalah bumi lot dan mesti dijual hanya kepada Bumi Putra sahaja, maka kat situ kita dah boleh buat kesimpulan bahawa pindah milik daripada penjual terhad kepada bakal pembeli yang berstatus Bumi Putra sahaja. Sebab itu yang dikehendaki yang terletak di dalam syarat-syarat kebenaran yang diberikan oleh pemaju untuk penjual tadi tu menjual hartanah tersebut. Kalau sekiranya dalam surat confirmation letter tersebut dia tidak menggariskan sebarang syarat seperti tersebut ataupun dia tidak meletakkan syarat you sebagai penjual you kena jual hanya kepada Bumi Putra sahaja, you tak boleh jual kepada non bumi, tak ada syarat tu, tak wujud dalam surat confirmation letter tersebut, maka tuan-tuan perempuan sebenarnya tak ada masalah untuk menjual unit tersebut kepada bukan Bumi Putra. Ingat awal-awal tadi saya dah cerita property tersebut ada masih lagi dipegang di bawah master title, tapi status master title tersebut adalah freehold. Freehold. Jadi bila kita nak jual sebenarnya pemaju dia boleh bagi kelonggaran sebabkan dia freehold, dia boleh jual kepada non bumi, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya ada syarat yang ditetapkan oleh pemaju di dalam confirmation letter tersebut mengkehendaki kita sebagai penjual Bumi Putra jual kepada pembeli Bumi Putra juga, maka kita perlu comply dengan syarat tersebut. Fahamkan apa yang saya dah beritahu tadi. Situasi yang kedua, bayangkan juga status property itu masih lagi dipegang di bawah master title, tapi kali ini master title tu adalah leasehold. Tadi kita cerita freehold, sekarang ni kita cerita property master title tu dipegang di bawah statusnya leasehold. Kalau statusnya leasehold tuan-tuan puan, yang ni kena berhati-hati sikit. Kena berhati-hati sikit. Stepnya sama juga, kena dapatkan confirmation letter daripada pemaju. Kita kena tulis surat kepada pemaju terlebih dahulu. Dah dapatkan confirmation letter daripada pemaju, kita kena tengok apa syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemaju. Cuma dalam kes ni bila master title-nya adalah leasehold, biasanya pemaju akan letakkan syarat nak buat kebenaran nak jual balik unit tersebut perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa negeri. Sebab dalam title leasehold biasanya ada sekatan kepentingan
yang mana di bawah sekatan kepentingan tersebut ada dinyatakan tanah ini tidak boleh dipajak, digadai, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey. Jadi tuan-tuan puan bayangkan begini, tadi kita cerita property tu under master title dan status master title tu leasehold. Ketika pemaju proses penjualan unit tersebut kepada kita sebagai pembeli yang pertama, pemaju akan dapatkan apa yang dipanggil sebagai blanket consent. Blanket consent tu kena dapatkan daripada pihak berkuasa negeri, kena dapatkan daripada pejabat tanah. Okay, jadi nama kita tu dah dimasukkan sebagai penerima pindah milik. Sekiranya strata title dah dikeluarkan melalui blanket consent tadi itulah pemaju boleh tanda tangan borang pindah milik ataupun MOT terus untuk memindah milik kepada nama kita sebagai pembeli rumah yang pertama. Okey, dan consent yang dipanggil blanket consent tadi tu dikeluarkan oleh pejabat tanah yang mana nama kita ada di dalam blanket consent tersebut sebagai penerima pindah milik yang pertama. Okey, isunya kat sini bila kita nak jual. Bila kita nak jual, rumah tu belum sempat lagi, geran stratanya tak keluar lagi daripada pejabat tanah, belum sempat lagi nak didaftarkan atas nama kita. Bila kita nak jual pula property tersebut, kita perlu mendapatkan confirmation letter daripada pemaju, dan dalam masa yang sama biasanya pemaju akan cakap kalau you nak jual unit ini, you kena cari juga bumi putra buyer ataupun pembeli bumi putra. Okey, kenapa? Sebab blanket consent yang ada dikeluarkan oleh pejabat tanah tadi memihak untuk seorang bumi putra macam you. Jadi kalau nak gantikan, kita buat proses tu dipanggil batal ganti. Nak gantikan nama you di dalam blanket consent tersebut, maka pejabat tanah telah menggariskan since ini adalah bumi lot, since ini adalah property leasehold yang perlu mendapatkan consent pindah milik daripada pejabat tanah, maka you kena dapatkan juga pembeli yang berstatus bumi putra untuk membolehkan konsen batal ganti itu dibuat. Okey, so fahamkan situasinya. Situasi yang pertama tadi, kalau freehold biasanya tak ada masalah. Pemaju akan memberikan syarat yang biasanya membenarkan penjual untuk menjual unit tersebut sama ada kepada bumi ataupun pada non bumi. Okey, yang kedua tadi, sekiranya property tu leasehold, dia ada masalah sikit. Sebab apa? Kena buat proses batal ganti, yang biasanya batal ganti ni kena buat, bukan biasanya, memang wajib dibuat di pejabat tanah oleh pihak berkuasa negeri, dan pihak berkuasa negeri biasanya akan letakkan syarat kalau misal kata nak buat batal ganti, kalau pembeli yang asal, pembeli yang pertama tu adalah bumi putra, maka batal ganti itu pun boleh dibuat sekiranya pembeli yang baru, pembeli yang kedua tu adalah bumi putra juga. Okey, so itu situasi di mana property yang kita nak jualkan tadi adalah property yang berstatus master title, be it freehold, be it leasehold. Fahamkan apa yang saya dah terangkan tadi. Ramai Ren yang tanya dengan saya, coach, boleh tak tolong tengokkan dalam geran ni bumi lot ke non bumi lot? Okey, so bila tengok dalam geran memang tak ada tulis. Memang tak ada tulis. Kebanyakan geran-geran yang dikeluarkan di pejabat tanah, kat Negeri Selangor, kat wilayah dan sebagainya, memang dia dalam geran tu memang tak tulis be it master title ataupun individual title ataupun strata. Memang tak tulis bumi lot ataupun non bumi lot. So kita kena dapatkan confirmation letter daripada pemaju. Baik. Okey, terima kasih semua. Insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam rancangan live pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.